Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Bertemu kita lagi dalam Gelagang Forum. Topik kita pada hari ini ialah keunikan kepelbagaian adat rasam dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Di sini saya ada dua ahli panel saya, iaitu ahli panel pertama iaitu B. Hashini dan ahli panel kedua Shivani J. Baiklah, sebelum saya menyimpan lebih jauh, saya akan memberikan kepada ahli panel pertama dengan soalan, iaitu bolehkah ahli panel pertama menjelaskan lagi apakah keunikan Malaysia ada? Malaysia mempunyai masyarakat berbilang agama dan budaya yang ada pada asasnya hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian ini satu keunikan yang sepatutnya diraih dan menjadi kebangsaan rakyat kita. Keharmonian dan kemerdekaan ini menjadikan Malaysia negara yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa, namun sebagai negara dengan rakyat berbilang kaum dan budaya, masyarakat kadang-kala berdepan isu sensitif yang boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian negara kita. Isu ini selalunya menyentuh soal perbezaan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. Justeru, perbezaan dan kepelbagaian ini perlu ditangani dan diuruskan supaya mungkin untuk mengelakkan tercetusnya sebarang perkara tidak diingini. Antara yang boleh dilakukan ialah memberi ruang kepada dialog yang sihat supaya dikurangkan prasangka dan dipupus semangat perpaduan antara kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Perlu ada penjelasan dari perspektif keagamaan mengenai prinsip kepelbagaian kepada masyarakat bagi memberi kefahaman lebih baik bahawa pentingnya memastikan perpaduan dan kehidupan yang harmoni agar dapat diwariskan kepada generasi hadapan. Wacana akademik atau seminar juga dapat meningkatkan interaksi positif dalam masyarakat majmuk Malaysia serta membincangkan kefahaman mengenai nilai agama untuk membantu menangani isu sejagat menggugat manusia dan keseluruhannya. Dialog antara agama dapat meneruskan kesinambungan hubungan etnik, perpaduan, keharmonian, toleransi, saling hormat dan juga menghindarkan konflik dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Konflik ialah pertemuan dua pihak yang masing-masing mempunyai kepentingan berbeza dan saling bersaing. Menurut Dexter, konflik tercetus apabila terdapat maklumat, jangkaan kemahuan dan cara pendekatan antara dua pihak yang berbeza. Tokoh falsafah politik Inggeris Thomas Hobbes pula menyatakan konflik sentiasa wujud selagi ada kuasa kerana masyarakat akan sentiasa bersaing dan berlumba untuk mendapatkan kuasa. Secara umum, konflik boleh berlaku bila-bila masa, namun kita perlu menyedari kewujudan pemangkin pendorong atau faktor tertentu yang mungkin boleh membawa kepada tercetus konflik itu. Antara faktor konflik yang sudah diteliti oleh sarjana termasuk biologi, psikologi, geografi yang merangkumi aspek sempadan atau tanah, demografi, ideologi agama, budaya dan faktor ekonomi dan juga sosioekonomi. Kepelbagaian agama yang wujud dikenal pasti sebagai salah satu faktor yang mencetuskan konflik. Antaranya ialah pembezaan pegangan ajaran agama, sikap penganut agama bertindak di luar batasan yang digariskan agama dan undang-undang negara, serta salah faham antara agama atau dalam kalangan agama yang sama, selalunya dalam agama yang berbeza lah. Salah satu konflik agama yang signifikan dalam sejarah dunia telah perang salib di antara Islam dan Kristian yang bermula pada 1096 dan berakhir pada 1291, iaitu tahun 195. Dalam konteks sejarah moden dunia, terdapat beberapa konflik agama di Sudan, Indonesia, Kashmir, Bosnia dan juga di Ireland Utara. Idea untuk mengatasi konflik keagamaan bukan sesuatu hal yang baru. Bahkan sepanjang sejarah ramai telah berusaha untuk menyelesaikan semua konflik agama, tapi walaupun ia sedang berlaku juga, hendaklah menghormati budaya dan setiap perayaan etnik yang lain. Mahasiswa merupakan salah satu permata yang berharga bernegara kerana mereka adalah penyambung dari pejuang negara untuk masa hadapan. Sifat dan sikap hormat menghormati perlulah dipupuk dan disemai di dalam diri setiap mahasiswa.
tidak kira Melayu, Cina, India, Kedaton atau lain-lain, kerana dengan sifat dan sikap ini kita akan melahirkan semangat perpaduan kaum antara setiap etnik yang ada di Malaysia. Sehubungan dengan itu, dengan lahirnya sifat dan sikap ini di dalam diri mahasiswa dapat menunjukkan dan dapat kita lihat akan kematangan dalam berfikiran mahasiswa kerana hanya dengan perpaduan yang utuh dapat memajukan dan meningkatkan martabat negara atau bumi Malaysia. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita. Sekarang kita akan mengalihkan kepada ahli panel kedua kita, iaitu Shivani J. Dipersilakan. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia. Semangat perpaduan perlu dipupuk di dalam setiap rakyat Malaysia dari bangku sekolah lagi seiring dengan mengukuhkan semangat jati diri di sampingan memberi keutamaan kepada mata pelajaran sejarah dan menjadikan sistem pendidikan sebagai media mustahak untuk mengekalkan perpaduan kaum. Melalui penghayatan perpaduan serta sejarah negara diharap akan lahirnya generasi muda yang akan bertindak sebagai warga negara matang lagi bertanggungjawab. Selain itu, kepelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi mengekalkan kekukuhan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Tambahan pula sambutan pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali, Christmas, Hari Gawai dan Keamatan boleh dijadikan platform untuk mengenali budaya dan adat sesama masyarakat sambil memperbaharui ikatan persahabatan. Keharmonian demi kesatuan ini juga merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan lagi perpaduan antara kaum, malah menjadi penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai negara yang aman dan harmoni. Misalnya, rumah terbuka bagi setiap satu perayaan diadakan untuk meraihkan perpaduan kaum yang memupuk amalan ziarah, menziarahi, saling menolong dan semangat kejiranan sebagai budaya harian kita. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan lagi ekonomi negara dengan penglibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kedua kita. Sekarang saya akan memberi soalan kepada ahli panel pertama. Apakah cabaran untuk mencapai perpaduan kaum di Malaysia? Dipersilakan. Ideologi politik dan pengaruh. Majoriti parti politik di Malaysia kan ditubuhkan berasaskan kaum masing-masing, contohnya PAS, MCA dan MIC. Sikap ingin memperjuangkan kaum masing-masing tanpa semangat kekitaan pasti akan melambatkan proses perpaduan yang selama ini diusahakan oleh pihak kerajaan yang sudah pastinya diimpikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Memang tidak dinafikan terdapat sebahagian parti berlainan bangsa yang bergabung, tetapi perjuangan mereka sebenarnya tetap berbau perkauman. Menurut Funston, setiap etnik akan memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing, terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan, sedangkan dalam membina integrasi nasional dan perpaduan yang utuh, semua rakyat, kaum maupun agama mestilah sama-sama berganding bahu dan akan mencapai satu perjuangan dan matlamat yang sama demi negara yang menjadi tempat tumpah darah mereka semua rakyatnya. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel pertama kita dengan penjelasan yang amat teliti. Sekarang saya akan memberi soalan kepada ahli panel kedua.
Bolehkah ahli panel kedua menjelaskan cara kehidupan bagi pelbagai kaum di Malaysia? Dipersilakan. Setiap kaum mengamalkan cara hidup masing-masing. Sebagai contohnya, umat Islam akan bersembahyang 5 kali sehari dan orang Cina akan membakar kertas kuning untuk menghalau roh semasa bulan hantu mengikut kepercayaan. Sesetengah budaya ini tidak dapat diterima oleh kaum lain. Sebagai contoh, pembakaran kertas kuning menyebabkan sesetengah masyarakat yang berpenyakit respirasi seperti asma mengalami kesukaran dan pembakaran tersebut juga mengotorkan halaman rumah jiran-jiran yang terdekat. Selain itu, setiap kaum juga menggunakan bahasa sendiri untuk bergaul antara sama lain. Perbezaan bahasa ini akan menimbulkan prasangka antara kaum. Perselisihan faham seperti ini akan menyebabkan kemudiannya mencetuskan pergaduhan. Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Maksudnya di sini adalah pelajar Melayu menuntut di sekolah Melayu dan menggunakan bahasa perantaran bahasa Melayu. Pelajar Cina menuntut di sekolah Cina dan juga menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa perantaran. Manakala pelajar India menuntut di sekolah Tamil dan menggunakan bahasa Tamil. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan bagi memupuk integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Situasi hanya akan menyebabkan interaksi mereka hanya terjadi antara etnik yang sama sahaja. Implikasi bagi hubungan etnik ini hanya memberi kesan yang negatif kepada negara Malaysia. Semua etnik masing-masing mempertahankan bahasa ibunda mereka dan tidak akan menerima bahasa ibunda kaum yang lain. Ini adalah mereka akan menganggap adalah tidak wajar dan tidak penting untuk mempelajari bahasa kaum yang lain. Selain itu adalah menjadi satu kemestian di mana setiap sekolah mengamalkan sistem pendidikan yang berbeza. Ianya akan memberikan impak yang kurang elok kepada perstrukturan negara kerana mempunyai cara pendidikan yang berbeza-beza. Tidak juga dilupakan bahawa golongan yang menuntut di sekolah itu juga akan terlahirnya para pemimpin untuk mendapil negara Malaysia pada suatu hari kelak. Secara umumnya, sesuatu kaum lebih cenderung untuk berkawan dan bergaul dengan orang daripada kaum sendiri. Ini boleh memudahkan pergaulan mereka kerana menggunakan bahasa yang dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Hal ini dipikirkan sesetengah masyarakat tidak tahu bercakap dalam bahasa Melayu dan mereka akan mengalami kesukaran untuk berinteraksi. Keadaan ini akan menimbulkan pergaulan seperti itik dengan ayam yang tidak dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Sesuatu kaum juga sukar untuk menerima perbuatan kaum lain berdasarkan kepercayaan. Mereka yang tidak bersikap toleransi akan menentang perbuatan mereka dan menimbulkan perselisihan. Secara rumusnya, keunikan masyarakat majmuk di Malaysia mampu membangunkan negara di peringkat antarabangsa dan mencetuskan konflik pada masa yang sama. Perpaduan bangsa yang melainan kaum serta budaya yang mutlak merupakan satu perkara yang amat sukar dan hampir mustahil untuk dikecapi. Namun begitu, cabaran ini haruslah disambut dengan berkobar-kobar sejajar dengan matlamat wawasan 2020. Hal ini demikian kerana masyarakat yang bersatu padu merupakan asas yang penting untuk membangunkan dan mengembangkan lagi negara. Faktor pencetus konflik harus diteliti di samping mengaplikasikan pendekatan yang bersesuaian untuk menjamin perpaduan masyarakat dan seterusnya kestabilan negara. Sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.